Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bertemu kita pada malam ini dalam membicarakan tentang kitab Fiqh Sirah. Kita masih lagi dalam bab seruan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara sirriyah, secara berahsia, menyampaikan Islam secara rahsia sebelum Ramadan, tak salah saya, pada muka surat ada tanda penasihat 20% ada? Tak ada, tak datang ni. Mampat atau mampat? Tak mampat. Baik. Kita masuk dalam tajuk yang baru, iaitu seruan secara terang-terangan pada muka surat 109. 109. Ya. Baik. Siapa yang ada kitab boleh buka 109. Ibnu Hisham menceritakan, sebab kita ambil daripada dua riwayat, Ibnu Hisham dan juga Ibnu Ishaq, menceritakan seruan Islam telah mendapat sambutan yang tidak putus-putus daripada orang ramai, lelaki maupun perempuan, sehingga menjadi buah mulut dan perbualan umum di kota Mekah. Ini yang berlaku, kesan daripada dakwah sirriyah yang Nabi sampaikan Islam secara bersunyi-sunyian, rahsia. Mengikut sejarahnya telah mencapai 40 orang. 40 orang para sahabat di awal Islam itu disampaikan di rumah Al-Aqam Ibn Abi Aqam. Bukan Aqamnya tu, yang rasa syok pula, nama dia sama tak? Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun meminta Nabi-Nya supaya menjalankan tugas secara terang-terangan, membentangkan perkara ini kepada orang ramai serta menyeru mereka beriman dengan Allah. Rasulullah telah menjalankan tugas dakwahnya secara sulit lebih kurang 3 tahun, sehingga turunnya Quran yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Tuan yang tak ada kitab boleh buka kepada surah Al-Hijr ayat 94. Surah Al-Hijr ayat 94, surah yang ke-15. Mana Ustaz tahu surah ke-15? Sebab tulis ke situ, bukan aku hafal. Surah Al-Hijr. Fasda' bima tu'mar, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Fasda' bima tu'mar. Fasda' ni, sada' ni dia guna menyampaikan Islam secara terang-terangan, dia akan menyerang mental. Fasda'. Ini bila kita sampaikan Islam secara terang-terangan, ada tekanan. Wa'rid 'anil musyrikin, maka dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Pasti Islam ni fitrah dia akan ditentang. Fitrah. Kalau bawa Islam secara smooth je, orang kafir pun suka, itu bukan Islam. Tak ada tentangan langsung, itu bukan Islam. Ada something wrong somewhere yang tak betul. Cakap orang putih pula. Tak cakap. Sedangkan itu saja yang aku tahu. Baik. Jadi fasda' bima tu'mar, maka sampaikan olehmu. Sada' ni dia ada perkataan yang berkaitan dengan kepala. Itu bila menyampaikan sesuatu benda yang
benar, maka menjadi tekanan mental kepada orang yang menyampaikan, iaitu dai. Bima tu'mar, menyampaikan apa yang Allah perintahkan, iaitu yang betul, yang mengikut syariat. Mana menyampaikan benda yang hak, bukan benda yang batil. Yang kita sebut dalam bulan Ramadan, fastaqim kama umirta. Maka kamu kena berdiri di atas, tetap teguh di atas apa yang perintahkan. Fastaqim, maka istiqamah. Orang yang istiqamah ni, dia mesti di atas titian ataupun jalan yang betul, jalan yang hak. Tak boleh guna perkataan istiqamah ni kepada benda-benda yang batil. Dia istiqamah dengan mencuri, tak guna panggil istiqamah, dia panggil istimrar, berterusan dengan dosa. Tak mahu. Dan fastaqim ni, berdiri di atas atau tetap teguh dengan apa yang Allah perintahkan ni, dia mestilah benda yang disyariatkan, yang benar, yang tidak bercanggah dengan hukum syarak. Itu. Kalau dia dalam keadaan berdosa, fitnah, maka dia bukan namanya istiqamah. Tak jadi istiqamah. Tak boleh kita guna pakai istiqamah, tak kena gayanya. Jadi dan Allah firman lagi yang berbunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka laman ittaba'aka minal mu'minin. Ini satu lagi, cabaran kepada orang yang menyampaikan Islam. Apa dia kata Allah dalam surah Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara ni makna penyair-penyair. Penyair-penyair, pada ayat 214 dan 215 surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26. Allah sebut, dan berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutmu, iaitu orang-orang yang beriman. Kita lihat, Allah kata dalam ayat ni, wa anzir, beri peringatan, ingat, ashiratakal aqrabin. Ashirah ni makna orang-orang yang berhampiran, kerabat-kerabat kamu yang dekat. Mak ayah kita, abang adik, sepupu sepapat, yang rapat-rapat, yang kenal. Jadi itulah teknik dakwah sebenarnya. Asas kepada teknik dakwah disampaikan secara, orang yang paling hampir dengan kita, iaitu orang yang boleh dipercayai. Bila turun dengan fasda' bima tu'mar, maka dia melangkau kepada golongan yang dekat, tetapi yang jauh dari segi pandangan masyarakat. Maksudnya kita dah tak tahu lah, kita dah dakwah secara siriah dekat adik-beradik, dan dalam masa yang sama kita sampaikan orang yang rapat dengan kita, yang tidak ada kaitan dengan darah daging. Itu sebabnya kalau kita sampaikan kepada orang yang paling hampir kepada kita, kita berjaya, itu tandanya kejayaan akan diperolehi. Contoh dalam niaga, niaga mati level, cepat kaya ke apa ke, adik-beradik boleh percaya tak? Orang kampung boleh percaya tak? Percaya. Siapa yang percaya? Orang yang tak kenal dia. Dia ni kaki penipu. Tapi bila orang yang hampir dengan kita ni dah terima benda ni, maka orang luar lagi mudah untuk terima. Kamu ni berapa kali berniaga dah, semua lingkup. Orang tahu tak?
Di luar tu, ya, dia menyampaikan Islam ni, menyampaikan sesuatu yang dia nak sampaikan tu, ya, mudah kepada diri dia. Orang tak kenal dia. Ya. Jadi waqfid janahaka laman ittaba'aka minal mu'minin. Dalam konsep dakwah juga, kita ni dengan orang yang beriman ni, kita kena banyak berlembut. Ya, sebab ada kalimah la ilaha illallah. Ya, jangan kita hadik dia, jangan kita menghina dia, jangan kita cepat mengkafirkan orang. Ya, kita jangan kata dia ni kafir, tak boleh. Tapi kita boleh sebut ciri-ciri berlakunya kekafiran semua. Itu boleh. Jangan kita tuduh orang ni sekian-sekian kafir. Ya, ciri-ciri kita sebut. Maka dia bila makan cili dia terasa pedas. Gitu. Baik. Dan firman Allah berbunyi wa qul inni ana nadhirun mubin. Ana nadhirun mubin. Dan katakanlah sesungguhnya aku ni adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Sebab Allah sebut kepada seorang Nabi, qul, katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya aku ni adalah pemberi peringatan yang menjelaskan. Dia macam ni tuan-tuan. Bila kita yakin kepada sesuatu kebenaran itu, kita rasa benda ni, kerasa maknanya keyakinan yang kita tahu tentang sesuatu perkara itu yakin, ya, yang sebenarnya. Maka bila kita akan sampai kepada orang yang disampaikan itu terus ke dalam hati dia. Ya, kadang-kadang kita boleh nampak ceramah, ya, ceramah dia cakap okey, sampai ke hati dia, hati audien. Tapi kadang-kadang kita nampak meragukan apa yang dia cakap. Maknanya dia tak yakin dengan apa yang dicakap, dan kadang-kadang ada perkara yang dicakap tu dia yakin sampai kepada hati orang yang disampaikan. Dan termasuk diri saya, bila kata kita yakin tapi kita sampaikan, tuan-tuan kita tengok ini salah. Ya, tak semua yang apa yang saya cakap ni benar. Bukan saya, siapa-siapa pun. Ya, tapi bila kita yakin benda itu betul, ya, maka tuan-tuan akan dapat pun betul sampai ke hati tuan-tuan. Ya, ini dalam konteks sampaikan ilmu itu dengan penuh keikhlasan, ikhlas, maka sampai ke dalam hati orang yang mendengar tu ikhlas juga, terus ke hati dia. Itu sebab kita bila bercakap kita kena yakin. Ya, orang baru sampai ke kuliah gagap kan, apa ni, kan, gitu. Jadi bila kita sampaikan benda yang hak, benda yang betul, yakin, maka perkara itu tersebut akan sampai kepada pendengar. Itu sebab kata Allah, ana nadhirun mubin, ya, sesungguhnya aku ni pemberi peringatan yang menjelaskan. Ya, benda yang mubin ni topik tetap, dia tak boleh ragu-ragu, jelas. Ya. Sambung. Di ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah-perintah Tuhannya sebagai mematuhi seruan Allah yang berbunyi fasda' bima tu'mar wa 'arid 'anil musyrikin. Baik. Bila sampaikan dakwah secara sirriyah, tiba-tiba turun perintah la itu pergi sampaikan secara terang-terangan. Nabi dapat ke amaran awal, okey, lagi 2 bulan Allah akan turunkan ayat fasda' bima tu'mar, kamu standby lah orang Muhammad. Ya, kamu standby 3 bulan akan datang, kamu kena standby. Ya, Nabi tak tahu betul. Ya, turun dia fasda' bima tu'mar, jalan terus. Jangan fikir tak boleh ni, tak boleh. Belum bersedia lagi, lambat lagi ni, tak mampu, kalau pergi tak mampu. Ya,
Bila turun fasda' bima tu'mar, Nabi sampai, Nabi panggil. Kita baca sirah depan ini, ya, Nabi panggil kabilah-kabilah tu terus. Ya, Nabi tak fikir apa ancaman yang aku hadapi. Ya. Tetapi kalau kita lihat Rostam balik, reverse balik, bagaimana Nabi dah tahu tekanan tu. Wa'rid 'anil musyrikin. Ya. Dan bagaimana bapa saudara kepada Khadijah, isteri Nabi yang pertama itu, bapa saudara sepupu yang Bukhara apa? Warqah bin Nawfal. Dia kata, kamu Muhammad pasti akan dihalau daripada tanah air. Ya. Dan kalau aku muda, aku pasti akan membantumu ketika itu. Itu kata dia. Ya. Sebab dia ngaji Quran. Sebab dia ngaji. Sebab dia belajar. Jadi Nabi bila sampai kata, Nabi terus. Rasulullah SAW telah mengumpulkan Bani Fihr dan juga Bani Adi di atas Bukit Safa. Tuan pergi Mekah ni, Masya Allah, ya, naik Bukit Safa. Di situ Nabi sampaikan seruan secara terang-terangan buat pertama kali. Rumah Allahu Akbar, ya. Kita sampai situ udah sa'i pula, naik bukit lagi, udah meripik mulut tu. Jangan, ya, kenangkan Nabi, ya, bukan sekadar naik bukit saja, nak sampaikan. Allahu Akbar, ya. Kesemua mereka turut hadir dalam perjumpaan itu. Bagi mereka yang uzur tidak dapat hadir, terpaksa menghantar wakil peribadi. Nampak? Ini Nabi punya statement. Nabi panggil semua kabilah ni datang. Nampak? Bila Nabi panggil, semua ni datang. Agak-agaknya tuan-tuan, ketika itu kita bayangkan Nabi, rupa Nabi, bayangkan keadaan Nabi nak panggil kabilah yang musyrik ni, semua hadir. Mana pandangan masyarakat itu kepada Nabi memang tip-top. Orang yang amanah, orang yang jujur, ya. Amanah ni tak dia macam sikit sebut. Orang yang jujur, sedia, ya. Gitu. Jangan marah, satu. Yang terlintah betul, sebut amanah dia lain dia. Kata lain tak boleh juga, itu je lah kan. Pandai. Pandai dia tu. Jadi taman tadi. Kita bayangkan Nabi suasana ketika itu, semua datang. Kalau tak mampu datang, hantar wakil. Macam menteri besar datang, tuan-tuan, habis makcik kita yang kursi roda nak jumpa dengan menteri besar. Kampung Hulu ni, maksudnya Kampung Hulu, nak tengok wajah dia. Kalau Perdana Menteri turun lagi lah, habis menteri besar semua digerak. Jabatan-jabatan semua turun. Ya. Belum sampai, heli belum turun dekat padang bola sekolah tu, belum dah rakam dah. Tengok helikopter, macam tak pernah tengok helikopter. Allah Akbar. Ya. Bayangkan Nabi SAW bila nak sampaikan, semua orang pusuk datang, excited nak tahu apa benda Nabi nak sampaikan tu. Allahu Akbar. Ya. Agak-agaknya tuan-tuan, ya, saya pergi dekat masjid daerah tu, panggil tuan-tuan. Siapa dia tu? Tak glamour langsung kan. Seorang datang. Ya. Tapi mana pengaruh Nabi ketika itu? Ya, disitulah Nabi telah bangun lantah berkata, apakah kalian akan percaya atau tidak sekiranya aku ceritakan bahawa di sebalik bukit itu ada sekumpulan musuh yang akan menyerang kamu? Jawab mereka, sudah pasti kami akan percaya kepada kamu, belum pernah mendengar lagi percakapan dusta darimu. Kemudian Rasulullah SAW menambah, sesungguhnya aku ini pembawa berita yang menakutkan, iaitu di hadapanmu itu suatu azab sengsara yang paling hebat. Abu Lahab pun bangun lalu menjawab, binasalah engkau, Muhammad, apakah untuk itu sahaja yang engkau kumpulkan kami? Selepas itu maka turunlah ayat Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tabbat ya Muhammad. Tabbat ni celaka. Celaka Muhammad. Ya, kamu tu. Mereka excited nak
nak bagi bonus ke? Nak bagi brim ke malah hari itu? Rupa-rupanya Allah Akbar dibaginya cukai GST. Ngamuk lah. Contohlah. Ya, itu terlintas pelaku. Pelaku bagi je lah. Ya. Ni marah. Ya, gitu. Benda tak suka kan? Siapa suka tentang GST? Ulang balik. Saya suka. Siapa suka? Cakap angkat tangan. Jujur lillah ta'ala suka. Aku seorang je suka, memang. Sebab tuan-tuan tak berniaga. Cuba tuan-tuan berniaga. Ada kebaikannya. Arak pun ada kebaikan dia. GST pun ada kebaikan tu, betul. Ada kebaikan dia, jangan nafikan. Mampu aku tahan lah. Cukup betul ya. Jadi itulah Nabi. Bayangkan Nabi bila dia dengar orang masyarakat nak mari Nabi panggil, syaitan ni nak tahu apa benda nak kabur ni. Ya. Tiba-tiba benda yang menduka citakan. Mana tak dapat kata Abu Lahab. Sebagaimana menyahut kepada firman Allah yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Jadi tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan. Nabi tak pernah cakap bohong. Tiba-tiba Nabi panggil masyarakat dan Nabi kata, kamu percaya tak bahawa ada musuh akan menyerang kamu. Riwayat ini menyerang musuh di sebalik bukit ini. Ada musuh akan menyerang kamu. Ya. Jadi tuan-tuan, lihat cerita ni, bagaimana adakah musuh di sebalik itu. Nabi tak pernah berlaku cakap bohong. Tuan-tuan lama hidup daripada saya kan. Macam mana sirah? Adakah wujudnya bala tentera yang akan menyerang kamu? Terfikir kadang-kadang kita. Nabi tak pernah bohong. Cakap Nabi benar. Sampai sekarang saya terfikir, betul ke tak betul Nabi cakap? Betul. Ada tak bala tentera sebelah musuh akan menyerang kamu? Balik buat umur. Sebab Nabi, kalau kita faham sejarah ni, maknanya Nabi tak pernah kata bohong. Mana ada di sebalik itu tentera-tentera yang akan menyerang. Ya, insya-Allah. Saya pun akan cari lepas ni, insya-Allah. Tafsilan. Mungkin tafsilan. Wallahu a'lam. Ya. Nabi bercakap benar. Apa nama, masyarakat Mekah ketika itu percaya wahai Rasulullah. Ya. Adakah tentera di sebalik itu? Wallahu a'lam. Balik buat umur. Bulan depan bentang kan. Siapa yang mula-mula haji depannya hijau putih. Baik. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengumpul kaum kerabatnya yang hampir sambil berkata, wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ini adik-beradik. Itu silsilah Nabi itu, ya. Bebaslah dirimu daripada api neraka, wahai Abi Bani Murrah bin Ka'ab. Jauhkanlah dirimu dari api neraka, wahai Bani Hashim. Selamatkanlah dirimu dari api neraka. Habis semua sebut. Semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita bayangkan tuan-tuan, kita manggil adik-beradik kita, raya kumpul ramai-ramai, kita bagi tazkirah, amaran. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, adik-beradik, pak nakal. Kita kumpul ramai-ramai. Ada tak kita buat pertemuan macam tu, ingatkan Allah? Bukan khutbah Jumaat tak. Kita setahun sekali kita jumpa raya di rumah belah mana, kita tak kisah. Adakah kita ngapur kepada adik-beradik kita, ittaqullah? Sedangkan Nabi ajar kepada keturunannya, takutlah dirimu kepada azab Allah, wahai Bani Sekolan, Bani Sekolan. Adakah kita buat? Kita mungkin kami bakar, udah gaul.
macam mana naik. Ambil kesempatan ketika itu pertemuan adik-beradik kita. Wahai abang punya keluarga, wahai ini. Ya, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Kita sikit. Ya. Mana ustaz yang datang tak pakai tudung, pakai seluar pendek yang tak solat. Mana semayang sendiri. Itu wallahualam. Keluarga tuan-tuan ni masih. Maksud pertemuan tu perlu kita ambil seperti Nabi ambil. Ya, peluang kan senang nak jumpa tu. Ya. Kambing bakar pun boleh juga, tak masalah. Sediakan. Ya. Kambing bor ke, kambing jampari ke apa ke. Pihak Quraisy telah menunjukkan reaksi mereka terhadap seruan Nabi SAW dengan berpaling tadah dan mencemooh seruan itu dengan alasan mereka tidak sanggup meninggalkan agama yang diwarisi dari datuk nenek mereka yang telah sebati dan menjadi darah daging. Untuk demikian Nabi Muhammad SAW telah menegaskan yang mereka terpaksa dibebaskan dan direvolusikan mental dan cara pemikiran mereka daripada belenggu taklid dan turut membabi buta ini dan cuba menggunakan akal fikiran dan logik serta menerangkan kepada mereka di mana berhala yang terbuat daripada batu kemudian disembah itu langsung tidak memberi faedah atau membahayakan mereka. Baik. Jadi pasti mereka ni menentang Nabi, berpaling. Berpaling maknanya ya, menghina. Ya, kalau kita depan raja ni tuan, ya, ada stepnya. Lepas tu baru kita pusing. Ni dah mereka berpaling ni membontutkan. Berpaling ni tak mau terima langsung. Ya. Jadi mereka yang berpaling ini tak sanggup meninggalkan agama yang diwarisi oleh datuk mereka. Makna agama lama, agama yang mereka faham, agama yang tidak berdasarkan kepada kitab Injil, kitab Taurat. Ya, walaupun mereka menyatakan itu hak. Ya, kalau kita lihatlah Quran itu sendiri. Quran itu sendiri, kekuatan dia. Kekuatan Quran ini dia membenarkan apa yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Ya. Jadi apabila mereka ini, orang-orang yang berpaling dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah orang yang tidak berilmu. Ya, sebab itu berpaling. Orang yang berilmu seperti Waraqah tu, ya, dia akan terima Nabi. Abu Jahal, ya, dia berpaling kerana ilmu tentang agama samawinya tak mantap. Agama langit. Ya, dia tak hafal kitab Injil. Ya. Yang ketiga ialah hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pentingnya kita untuk ilmu ni. Ya. Paling kurang dengar lah CD. Tak sempat ke masjid, tak sempat ke surau beli CD, tak apa, dengar dalam kereta sementara nak pergi kerja. Jadi ya, sebab Imam Ghazali mensyaratkan untuk ilmu ni ada 6. Ya. Yang saya sentuh ni ialah tuluz zaman. Untuk ilmu ni dia sepanjang masa. Makan masa tu kan. Makan masa nak menuntut ilmu ni tak habis-habis. Tajwid sampai pencet. Ya, tak ada kembang langsung. Ya, sebab berhudud, wah. Binatang apa tu? Sebab tajwid dia daripada muda sampai pencet. Itu dah muslimat. Bab tajwid ni cerah kepada muslimat. Memang fakih. Kadang dia tegur ustaz ni, salah tu ustaz. Merah pada muka tak. Tak pakai piak putih, juga putih, nampak merah dia. Ustaz kadang-kadang dia tengah merah dia kontrol balik menjadi hijau. Putih hijau cantik. Itu kadang-kadang kita ceramah cakap depan ni pandai mental dia kena kontrol. Terkedu kadang saya tanya merah. Lepas tu saya tukar kali hijau. Okey lagi. Tak mana tadi? Itu zaman. Panjang masa ni. Yang keduanya banyak
Bagilah yang keduanya Imam Ghazali kata apa? Kena beruang. Untuk ilmu kena ada duit. Malam ni saya kenakan yuran kepada tuan. RM10 seorang. Ramai ni 100 orang kali dengan 10 apa? Kaya tu. RM100 kena 10 apa? RM1,000. RM1,000 malam ni ya Allah. Tambah bayar pula tu. Ya. Kena bayar. Kan? Memang saya disebut, bukan saya sebut. Gitulah. Ya, ada bayar Ustaz, tu dah lalu tadi dah. Tu ada seorang yang kaya tu. Bagaimana nak kaya? Kan Ustaz Kazim kata, Ustaz, bagaimana nak kaya? Bagaimana nak kaya? Dari dua akhir. Ya. Ustaz Kazim kata, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah. Sampai habis ayat tu lah. Ada seorang kaya tuan-tuan. Apa formula dia kaya? Macam tuan-tuan boleh sebut kaya tu. Lain tuan-tuan. Saya nampak tuan-tuan punya reaksi. Dia sebut macam mana kaya. Tadi. Lain. Tadi masa dengar video. Saya faham, nampak semua. Tuan-tuan suka ke tak suka, kita beritahu. The body language dia. Kan? Kena belajar. Apa tadi cerita? Bagaimana nak kaya? Ada seorang ni cerita bagaimana nak kaya. Dia kaya sekali. Ya, tokoh Quran. Apa formula dia kata? Bila masuk masjid, dia sedekah. Bukan sedekah sekupang. Duit yang paling besar adalah dompet. Wallet tuan-tuan. Buka-buka tengok note 100 je. Ini nak balik-balik buntung. Nak bagi tak bagi. Nak kaya nak. Tapi nak bagi 100. Fikir dia sekali ni. Mula belajar fiqh awlawiyah. Dia timbang betul. Kan? Hati-hati. Utamakan yang lebih utama. Aku nak balik musafir ni. Kan? Jadi tak jadi dah. Masuk kali. Tak ada kaya lagi. Tu dia punya formula. Dia kata bagaimana dia nak kaya. Bisnes. Gagal sebab dia tidak konsep sedekah. Yang paling besar dalam wallet. Jadi jangan bawa duit banyak-banyak ke masjid. Paling besar RM10. Kalau kat RM10, alhamdulillah. Gitu. Nak kaya. Memang siapa nak kaya? Semua nak. Haji ni suka kaya ni. Tanya orang gila pun tak. Kaya, siapa tak nak? Nama pun apa nama tu, kaya raya. Kan? Baik. Bila nak habis ni? Penyembahan mereka terhadap penyembahan mereka terhadap berhala-berhala tadi semata-mata bergantung kepada perasaan sentimen dan taksub yang melulu kepada datuk nenek mereka yang terdahulu. Ini punca mereka berpaling. Sentimen ni satu. Aku ni siapa? Nak dengar cakap kamu. Aku ni Prime Minister. Apa kamu? AJK Masjid. Itu pun aku nanti. Sentimen. Abu Jahal dia rasa itu. Abu Lahab. Aku ni Prime Minister. Deputi. Dan taksub yang melulu kepada datuk nenek. Mereka ni tidak ada ilmu. Ikutnya. Macam kita dulu lah dalam rawatan Islam, dalam perubatan Islam, perubatan. Kalau sedu bagaimana dengan ambil petah sikit, koyak petah sok abur petah harian tu, koyak sikit, ambil celup ke air, sini, hilang sedu, hilang sungguh. Allah Akbar. Sok abur utusan. Kalau apa petah lagi utusan. Perintah juga. Bagaimana? Sebab soal keyakinan. Macam orang zaman jahiliah dulu kan. Betul ayahku sebut alhamdulillah sihat. Kata ataupun kalau dapat apa nama ulat bulu naik daun, apa ulat bulu punya gatai ni. Sandar-sandar kat pokok ada ulat bulu.
Okey, ada tong lalu kan. Alhamdulillah. Yang sedekah yang paling besar. Nak beli kicap tak ada beli kicap. Apa tadi? Ulat bulu. Ulat bulu kata apa orang tua dulu buat? Aku pun kata Rambut. ha? Sisik rambut. Ambil Tahu rambut. Kapur lah. ulat bulu. Ulat bulu dulu pula kata apa ulat bulu. Kapur. Kapur. Tak pun kapur tu boleh tahan lagi. Siap pantun. Siap pantun lagi. Ya. Ulat bulu, dia sebut ulat bulu, saya tak hafal pantun. Lebih kurang macam ni lah. Ya. Wahai ulat bulu, bulu yang datang daripada ketiak Nabi Adam. Ulat bulu tu, dia punya bulu pada ulat bulu tu datang daripada ketiak Nabi Adam. Sebaik tak lubang hidung punya bulu, dia punya apa, bulu Nabi Adam. Ada pantun dia, orang dulu lah. Kita kadang-kadang bila jumpa Tok Bomo sebut Nabi Adam, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad, woi, kau tak Islam ni. Jangan terpedaya gitu. Maka mereka ni tak sok dengan datuk nenek mereka punya amalan. Allah menyebut wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'a wa la yahtadun. Ini dalam surah apa ni tuan-tuan? Tak sebut pula ni. Tak ada. Dan bila dikatakan kepada mereka, marilah mengikut apa yang telah diturunkan Allah dan kepada Rasul, mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapa-bapa kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Ya. Tapi kalau benda-benda yang petua-petua orang Melayu dulu tak tahu. Sebab apa? Bila naik rumah basuh kaki. Kalau orang dulu ada tempayan tepi tangga tu basuh kaki. Sebab dia tahu, orang tua-tua dulu tahu ada jangkitan kuman. Ini disebut oleh orang profesor ni, saya sebut profesor. Ya, jangkitan kuman. Ya, ataupun dari segi kebersihan najis. Bersihan daripada najis. Kan tempat solat. Ya, di rumah tu kita solat sebagainya, bawa najis anak-anak sebagainya. Jadi orang tua-tua dulu dah tahu dah. Ya. Maknanya maka dia basuh dengan air mutlak betul. Bukan air pada lokang tu, daripada hujan. Letak curah situ. Ingat dulu. Ya, pakai dia punya cebok daripada terburung tu je. Allahu Akbar. Sedih no zaman tu. Ya, alhamdulillah dengan di bawah pemerintahan Bahasa Nasional, alhamdulillah kita hidup bahagia sini. Alhamdulillah. Ada aircon. Alhamdulillah. Nikmat tu kan, nikmat. Kena bersyukur tu. Ya, kena bersyukur dapat aircon, ada listrik sebagainya. Alhamdulillah. Kalau tidak, masih lagi duduk bawah tempurung lagi tuan-tuan. Ya? Tinggi lagi. Ada kemajuan kita. Maka dengan itulah, ya, UMNO Bahasa Nasional dapat membantu rakyat kepada tamadun yang lebih bertamadun. Aku mengaku. Nak nyokong tak betul satu ni. Tak apa. Okey, baik. Bila Nabi SAW mengencam berhala, okey, tak ada apa. Mana Nabi ni bukan menghina. Beza ya, menghina Nabi bukan menghina agama mereka. Kita tak boleh menghina agama lain. Disebut dalam Quran, disebut. Saya lupa ayat. Ya, jangan kita hina agama lain, ya. Dan Allah kata apa? Mereka akan menghina Islam, ya, lebih teruk daripada apa yang kita hina. Sebab mereka tidak mengetahui, Allah kata. Jangan hina aku sembah-sembah ni, aku pakai. Ya, tak boleh. Nabi bukan menghina tapi menolak benda yang
batil. Ya. Wallahu a'lam. Baik, pengajaran ni kita boleh baca sendiri lah, lebih kurang insya-Allah. Sama sebab saya 9 dah sudah. Jam tak jalan. Matilah sebenarnya. Besok saya bajet setengah jam je malam ni. Sebab nak balik awal sikit. Sebab isteri pertama tunggu rumah. Isteri pertama tunggu, memang isteri pertama pun. Yang kedua tak ada, tak berani. Cakap tutup orang ni. Baik. Dia memang tak berani pun tuan-tuan. Dia pun macam ni tuan-tuan. Isteri pertama ni tuan-tuan, jari-jari telunjuk. Isteri kedua jari hantu. Nama pun hantu tuan-tuan. Dia dapat yang jari hantu tu payah, memang berhantu. Ya. Konsep dia ni, ya. Dia dapat isteri pertama dia dulu, ya. Dia dapat isteri kedua terpaksa menokak. Tinggi. Mendaki tuan-tuan. Udahlah hantu dulu. Dan nombor 2 alhamdulillah. Nombor 3 dan nombor 4 semua meter. Nak lepas yang ni je tuan-tuan. Lepas ni insya-Allah 3 4 dalam genggaman. Percaya saya. Kita serah. Boleh Muslimat? Boleh insya-Allah. Boleh. Tolong bantu kami. Dalam menjayakan yang 3 lagi. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Nikmat tuan. Baik. Aku malam ni tuan. Baik. Okey. Saya nak ambil rawatan Islam sikit, iaitu tuan-tuan tak perlu tulis. Malam ni tak perlu tulis, dengar je. Rawatan Islam. Allah sebut wa iza maritu fa huwa yashfi. Asah ni Allah kata apabila aku sakit, Allah suruh kita kata fa huwa yashfi. Dia itu Allah yang menyembuhkan. Kena pegang ini asas. Apa saja, apa sakit fizikal ke rohani ke, asas ni kena pegang. Kalau pegang yang lain syirik. Sebab syirik ni satu hal lagi. Baik. Jadi tuan-tuan, berkenaan dengan penyakit kanser. Setiap orang ni ada virus kanser. Semua orang. Ya, cuma aktif, tak aktif je. Kanser. Yang kedua penyakit kencing manis. Ya, semua ada. Kencing manis tak ada. Kencing manis ke hospital. Ya, gout, darah tinggi, semuanya saya nak sebut pada malam ini, kecuali satu je, jantung yang pakai bateri. Sebab dia ada wayar semua tu, tak ada tu, tidak ada membawa kesan. Ya, buah pinggang ke apa ke, dan buah pinggang yang pakai yang hemodialisis. Ini tak sesuai. Kalau sesuai pun kita ada tokok tambah sedikit. Malam ni tak payah tulis, Muslimat letak pen, dengar je ni. Gitu. Okey, baik tuan-tuan. Tuan-tuan beritahu kepada saya, kawan-kawan, sahabat, handai dan sebagainya yang ada masalah kanser, gout, apa saja penyakit urat saraf ke, ya, otak tak terogah ke, ada ataupun ada blok, ya, beritahu saya dan saya bantu. Ya, sebab dalam tempoh sebulan ni saya bukan nak mangga diri tau, ya, selalu on call ke hospital. Ya, asalnya nak rawat gangguan hantu. Gangguan hospital paling banyak hantunya. Ya, di situ ada darah. Ya, di situ ada hudud. Ya, dia kencing manis hari 355 bulan sana doktor dah potong dah. Dia hududnya orang. Ya, belum terlaksana lagi, baru bentang baru. Tapi dia buat dah juga. Hudud. Baik, pertama ni saya nak cerita tuan-tuan, sebab dia banyak poin. Baik. Yang saya nak cerita tuan-tuan, orang yang ada, contohnya saya hadapi satu kes kanser resedung. Kanser resedung, kanser, dan dengan dia minum air yang saya perkenalkan kepada dia, ya, 3 botol. Dia cek lepas itu dan doktor kata kanser yang ada pada diri dia mati. 3 botol. Ya, senang cerita macam ni tuan-tuan. Saya tak berniaga tak. Saya tak berniaga dalam masjid. Ya, saya tak berniaga. Ya, nak cerita ni. Berniaga kat luar. Ini saya tak berniaga. Tuan-tuan pernah tengok air ni? Ada. Simple.
Ini dibuat oleh seorang Profesor Sir Mughni Samirin, ya, orang Selangor dah. Dia salah seorang penasihat yang mengkreat barang-barang Selangor ketika dulu, tapi bersistem syarikatnya kacau bilau sikit. Jadi AIM tuan-tuan, tamat cerita ya, telah diperkenalkan oleh syarikat Melayu Islam ini. Dan seorang hamba Allah, saya cerita orang pada kota, mungkin ada saudara di sini, Ustaz Zuki, isteri dia kanser tahap 3 yang sudah kemo. Dengan izin Allah, banyak ceritanya, dia terima air ni, dia minum, Alhamdulillah 4 bulan dia minum, 1 hari 4 botol. Sebab dia tulis kat sini, need for everyone, kahwin 4 setiap orang. Tulis ni, tak percaya nak tulis. Ni maksimum, need for everyone. Siapa teringin tu macam tadi saya buat, ambil beli tu kan. Marah muslimat sebab marah kan. Dapat dia rahsia. Baik, dia minum Alhamdulillah. 4 bulan lepas itu keluar dia punya darah kanser dia. Ya, darah kanser dia keluar. Sebulan lepas itu darah kanser dia keluar dalam bentuk jernih sikit. Ya, dan bulan puasa dia boleh puasa sebaik mungkin kecuali uzur, dan Alhamdulillah dia sihat. Itu orang lain. Saya hadapi 3 botol ni saja, ya, kanser resmi. Ya, Alhamdulillah. Lepas itu dia ambil 12 botol. Baik. Minta maaf tuan-tuan yang bawah saya cerita. Tuan-tuan tak beli tak apa, saya boleh bawa dalam kotak tu, bawa balik Ipoh. Tak masalah. Ya, tak ada kecil hati. Aku cerita punya panjang, korang tak beli, tak ada, tak masalah. Cerita. Baik. yang saya handle di hospital besar Ipoh. Ya, hospital besar Ipoh ada seorang makcik ni, dia kencing manis. Ya, kencing manis di hospital Manjung. Asalnya dia bengkok sini daripada ni apa? Telinga ni menurut terus ke dia punya breast. Buat operation dan merebak. Masalah kencing manis. Ya, merebak, dan dia merebak sampai dada ni, dan tempoh 2 minggu doktor sentiasa sedut dia punya daging dia rosak. Macam mana? 2 minggu saya tengok dia punya, bukan tengok dia punya breast ni, dia punya lompong dia macam lombong, nampak tulang. Saya bagi kepada anak dia, umur dia dalam 26 tahun, saya bagi 4 botol, minta kepada nurse, saya bincang dengan nurse, dia ICU buat 3B. Saya ingat buat 3B, 3C, 3A. Bulan hari 2 bilik. Jadi bila bagi 1 botol 1 hari masuk dalam dia punya, bila ICU ni masuk dalam susu dan spray di luar tu, 4 hari 4 botol. Hari keempat anak telefon, Ustaz, Alhamdulillah dah kering dia punya anak sebagainya. Ya. Sekarang ni dia hanya proses untuk ambil daging peha ni untuk ditampal. Tak boleh potong. Kalau potong sini tak apa tinggal. Kaki tak boleh potong, dan potong tentang sini. Habis lah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Ya. Sekarang ni cuma dia ada gangguan sedikit. Itu yang menyebabkan dia lemah. Sebab hospital saya kata banyak, bukan menakutkan tuan. Ya, tempat yang orang yang lemah fizikal, benda itu akan bertinggi. Saya tanya kepada seorang jaga perempuan India, yang buat 3A, 3B, bertentangan ni. Lepas tu ada tangga. Kita pernah naik hospital Saipur. Banyak hantu ke sini, dia kata. Oh, banyak Ustaz, banyak. Dia jaga malam. Waktu itu saya datang pukul 11.30 malam, lepas kuliah. Ya? Macam mana rupa hantu tu? Dia lompat-lompat dekat tangga tu. Kadang berangkat depan saya. Habis you buat apa? Saya buat tidur. Dia buat tidur, aku pun remang. Lompat macam hantu Cina, dia kata. Tu India perempuan dia cakap lah. Dia jaga buat. Baik. Jadi itu kes, Alhamdulillah selesai. Yang seterusnya gaul. Seorang sahabat saya di Bopeng, jemaah kita, gaul, umur dalam 39 gitu lah gaul. Seminggu selepas saya bagi air ni, dia minum sekotak, ya, botol yang ke-14. Ya, datang jumpa semain Jumaat dengan saya, dah rupa macam Robocop. Apa lah, macam nak melompang saya. Ya. Saya kata minum Azimin, namanya Azimin, terang lah guna nama dia.
Dia marah, oh ustaz guna nama kempen ya, nama saya minta royalty, dia kata. Tak apa, saya bagi sekupang dua. Ya. Akhirnya dia minum, alhamdulillah. Rupanya dia tangkap sendi tangan, dia akan tangkap sendi kaki. Dia cross. Ya, hari kedua kanan ke kiri. Jenis style dia. Dia jenis kalau sakit cucuk. Ya. Alhamdulillah dia attack kaki selesai, dia attack lutut. Lutut dia tak boleh lipat. Orang kecil, orang gaut tuan-tuan, oh jangan main. Orang yang tak merasa nikmat sakit gaut tak boleh nak cerita. Lebih dahsyat daripada sakit gigi. Dia kata bayangkan ambil pisau, herit. Ni. Orang yang sakit gaut, tanyalah dia. Tak percaya tanya dia. Ya. Betul je? Ada ekor saya sendiri. 20%. Baik. Akhirnya last kali dia tangkap pinggang. Sakit. Ya, tak boleh semayang duduk tak boleh. Semayang berdiri tak boleh, duduk. Ya. Alhamdulillah lepas itu susah. Bila selesai dia bedah, dia ketam 3 ekor. Dia panggil apa makanan sekarang ni apa? Share out. Okay, petrol out. Share out. Bedah 3 ekor. Malam dia kata aku esok, pagi esok ni kena. Dia minum air ni alhamdulillah, pagi esok tak ada apa, alhamdulillah. Selesai. Ini dia promote kepada cikgu-cikgu sekolah dia lain. Okay. Ya. Miracle, sungguh miracle. Baik, seterusnya ini pengalaman saya di hospital ya. Orang tapping. Hospital tapping hantar hospital Ipoh. Tapping dah tak boleh buat, hantar ke Ipoh, budak muda. Saya rasa dalam 14 umur dia. Sakit apa? Blok jantung dengan blok di otak. Ya. Saya sempat jumpa dia 2 kali ya. Pertama kali saya jumpa, saya suggestkan air ini, dan 2 minggu selepas itu saya jumpa dia balik, kebetulan kena on off kan. Jumpa mak dia, bagi sebotol lagi. Lepas itu esoknya kebetulan saya pergi ICU tu, dan nurse kata sudah keluar ke ward biasa. Pada ICU kepada ward biasa tingkat 7A. Saya ingat lagi 7A. Alhamdulillah. Ya, dengan air ni hanya 2 botol sahaja diminum dengan izin Allah. Ya, tuan-tuan, kalau ada sahabat di hospital tu, tuan-tuan saja bagi sedekah kepada dia. Ya, tapi beli dengan saya tak sedekah, saya jual. Ya, sedekah. Gitu. Apa lagi? Kalau tuan-tuan nak tanya boleh. Ya, dia untuk awet muda boleh, tenaga batin pun boleh. Jantung belok, contohnya satu lagi sebentar orang salah banyak sangat nak cakap batu karang. Profesor yang beritahu saya, dia kata batu karang boleh pecah dengan 10 botol. Saya bangkit, saya kata Prof, ada satu kes buah pinggang, batu karang di buah pinggang hanya 3 botol saja. Kalau dia berdua Ustaz, dia pecah, dan dia pecah tidak keluar sebiji, dia jadi kristal. Puncanya satu surau di pelakalan Pekong. Dia minta pada setiap kali kuliah, dia minta air untuk pecah batu karang. Malam tu saya kempen, dia ambil 4 botol. Ya, dia kata bila dia panggil datang ke rumah, dia sampai rumah, saya bawa air, dia nak lagi, Ustaz tolong tengok isteri saya. Faham, tengok isteri abang pula haram, dia kata. Dia dah sihat Ustaz, dia dah sihat. Kalau tidak tiap-tiap malam saya ngurut dia, bukan dia ngurut saya ngurut dia. Kadang masjid kuliah ke apa ke, tolong abang, tolong urut. Orang sakit buah pinggang ni, batu karang, kena urut tiap-tiap malam tak boleh tidur, sebagainya. Akhirnya alhamdulillah saya tak ngurut bini dah. Bini ngurut saya Ustaz, alhamdulillah. Dia suruh tengok saya, tengok bini dia. Haram. Pecah. Masa bila dia pecah, keluar tak tahu. Ya, ini mereka. Ya, wa idza maridtu fa washfin. Baik. Itu berkenaan dengan air ini. Profesor tu kata, tuan-tuan pernah dengar perkataan stem cell? Yes. Stem cell? Betul. Ada. Saya tanya dia. Apa nak tanya? Stem cell ni setiap tu kita punya organ ada stem cell. Orang Cina dah ambil dah. Kita baby punya stem cell disimpan dalam bank stem cell. Bila sakit dia ambil itu. Ya, dia kata lepas ni tak payah. Kami dah kaji buat 4 tahun buat kajian, ini hasilnya dia kata.
Ya, formula ni. Jadi stem cell ni tuan-tuan bertahu stem cell ni tumbuh-tumbuhan. Saya tanya Prof, ada orang jual stem cell daripada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Boleh tak membantu? Dia kata tumbuh-tumbuhan tidak boleh membantu untuk stem cell tubuh badan manusia. Tak boleh. Habis tu profesor tu kempen okey, sihat semua tu. Itu propaganda dia kata. Itu dia kata. Bukan saya kata. Jadi stem cell pada diri tubuh manusia, hanya tubuh manusia sahaja yang ambil pada stem cell itu sendiri. Tak boleh pada tumbuh-tumbuhan. Tak sesuai. Minta maaf dia kata. Itu dia katalah, itu fakta yang saya nakalkan daripada tuan-tuan. Ya? Nah, jadi air ni sebagai stem cell. Itu sebabnya orang yang kecil manis. Minta maaf kecil manis tuan-tuan. Ya, ada kes sahabat saya dalam WhatsApp tu disebut umur 75 tahun. Haji umur dalam kategori Haji. 85 terlebih ni. 75 tahun kencing manis daripada lutut ni sampai ke ujung. Tuan-tuan boleh tengok WhatsApp saya, dah berlubang-lubang, dah busuk. Doktor kata nak dihudutnya. Ya? Dia minum 2 botol sehari selama 2 bulan. Alhamdulillah kakinya selamat. Itu sebab orang yang kecil manis tak ada kaki, dia punya motivation dia lemah. Orang tak ada kaki, aku tak ada kaki, lemah. Yang tak boleh orang itu. Orang yang ada orang yang ada kecil manis dengan orang yang hemodialisis, buah pinggang seminggu 3 kali, itu dia punya semangat dia dah. Tuan-tuan kalau jumpa dia, tolong beri semangat kepada dia. Cakap dengan dia, orang lain ada buah pinggang, Haji pun ada buah pinggang. Cakap apa tu? Lemah, memang lemah. Di prop saja. Jadi air ni senang cerita, harga RM6 sahaja. RM6 sahaja. Syarikat suruh jual RM7. Saya kata mahal sangat, RM6 je. Jadi tuan-tuan malam ni ada 100, saya bawa ada dalam 6 kotak. Nak sengit Ezoba aku dah ni. Ya, dah kerah. Ya, tuan-tuan siapa nak ambil sekotak, esok saya hantar daripada Ipoh. Ipoh. Ambil kalau boleh seorang 2 cukup test. Lepas tu jangan, dua yang betul cukup ke? Penyakit 5 tahun. Mana maunya. Ada satu kes, saya terkejut tuan-tuan. Lepas kuliah ni, tuan-tuan boleh rasa. Ada satu kuliah di Lahad Ipoh tu. Ya? Lepas tu dia dengar free je. Dia pergi ke depan dulu, dia minum. Separuh cawan kecil yang kena kahwin yang jernih tu. Dia minum sebelum masuk sembahyang Isyak. Dia ada masalah jantung tersumbat. Malam kuliah tu dia kata dia tidur tak lah, lemah. Lepas sembahyang Isyak nak makan, dia kata Allahu Akbar, saya rasa lapang Ustaz. Lapang. Tu profesor dia kata kalau ada niat nawaitu saumaradin, nak berhenti isap rokok, dia boleh cuci. Lepas ini isap rokok tak ada rasa apa. Confirm berhenti. Kata confirm ni ada. Ya. Dia insya-Allah dia lapangkan dada. Ya, insya-Allah banyak. Kalau nak tanya boleh. Yang tak sesuai hanya orang yang pakai jantung pakai bateri, sebab dia ada metal di situ. Orang yang ada kaki patah tambah besi ataupun plutonium, tak sesuai sebab dia ada garam. Dia panggil garam buza. Garam buza daripada Pakistan. Ya. Dia air kali. Air kali, alkaline. Berapa persen? 9.8 kali. 98, dia sesuai, tak salah. Ya? Dan dia tokok tambah dengan manna wasalwa. Manna ni panggil sekarang kita Arabic gum. Arabic gum. Dan juga manna tak ada. Salwa burung, tak ada burung ni. Tuan-tuan jangan ingat mana burungnya, tak ada. Ya, manna dia. Dan dia ada cypress. Dia abstrak daripada cypress. Saya tanya seorang cikgu sains, cypress tujuan dia untuk memberi ketenangan, bagi boleh tidur, dia boleh. Ya? Anak saya mana dan juga sekejap. Dan satu lagi amber pine, buah kepada pokok cypress itu. Dia abstrak dan ada sedikit air zam-zam. Molekul ni 2000 lebih halus daripada darah. Dia cepat. Itu dia profesor kata bila minum, ya, tuan-tuan saya tunjuk ada demo. Ni dah padu air dia dan tuan-tuan minum sikit. Minum dalam 2 inci kosong, tuan-tuan tutup balik, tuan-tuan kocak ke situ dan dia akan profesor tu kata molekul air itu tersusun.
akan berlaku protein, akan berlaku magnesium, tapi dia berjadah, aku pun tak berhenti. Ya. Dia macam ni, saya faham kalau tuan-tuan belajar sains, ya, H2O.